Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tumbuh cermai di hujung puri, datang umai perkenal diri. Terus bersama saya Mawahid dalam 15 minit MMTV, edisi 29 Oktober 2024. Kita ke berita utama. Nasib bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bagi kes menyalahgunakan kedudukan untuk mendapatkan dana One Malaysia Development Berhad 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah 2.3 bilion ringgit akan diketahui esok di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Keputusan sama ada Najib 71 dilepas atau diperintah membela diri di akhir pendakwaan kes itu akan ditentukan Hakim Datuk Colin Lawrence Sequerah yang kini Hakim Mahkamah Rayuan. Pada Mei lalu, selepas 6 tahun, pihak pendakwaan akhirnya menutup kes dengan prosiding berlangsung selama 235 hari. Najib menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit dalam dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama. Bekas Menteri Kewangan itu berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda sehingga 5 kali jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. Minggu lalu, Najib menzahirkan permohonan maaf kepada rakyat Malaysia. Menerusi penyataan dibacakan anaknya, Datuk Muhammad Nizar, Najib memaklumkan setiap hari dia berasa amat terluka apabila mengetahui kecurangan yang berlaku dalam syarikat itu semasa di bawah pengawasannya sebagai Menteri Kewangan dan Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan kerajaan mengambil langkah mengkaji semula takrifan bagi T15 selepas berpandangan jumlah yang ditetapkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM bagi golongan itu ketika ini ialah RM13,000 adalah terlalu rendah. Justru jelas Perdana Menteri itu, perkara tersebut sedang dibincangkan oleh Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos-Sara Hidup KPDN dan jabatan berkaitan bagi meningkatkan kuantum T15 supaya tidak membebankan dan pendapatan seisi keluarga tidak terikat dengan takrifan sedia ada. Tambah Anwar, ketika ini jabatan-jabatan berkaitan Kementerian Kewangan dan Kementerian Ekonomi dan KPDN sedang berbincang untuk menaikkan sedikit supaya tidak membebankan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kota Melaka Koo Poi Tiong mengenai definisi T15 dalam soal subsidi bersasar untuk petrol RON 95 seperti yang dinyatakan dalam Belanjawan 2025 dan mekanisme yang akan digunakan berkaitan pelaksanaan cukai dividen 2% ke atas pendapatan dividen melebihi RM100,000 bagi pemegang saham individu. Hutang isi rumah Malaysia meningkat daripada RM1.53 trilion pada 2023 kepada RM1.57 trilion setakat Jun tahun ini, iaitu bersamaan dengan 83.8% nilai keluaran dalam negara kasar KDNK. Jenis pembiayaan terbesar hutang isi rumah adalah membabitkan pinjaman perumahan iaitu merangkumi 61%, diikuti pinjaman kenderaan 13.5%, pembiayaan peribadi 12.4% dan pinjaman lain seperti pembelian harta bukan kediaman, hutang kad kredit, sekuriti dan sebagainya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan dan Bank Negara Malaysia BNM telah lama mengambil pendekatan berhemat dan berhati-hati dalam menangani risiko keberhutangan tinggi itu bagi memastikan ia tidak menjejaskan daya tahan kewangan isi rumah serta kestabilan sistem kewangan negara. Jelasnya, sebahagian daripada usaha berterusan untuk mengawal hutang isi rumah dan mengukuhkan daya tahan isi rumah termasuk melaksanakan dokumen dasar amalan pembiayaan bertanggungjawab sejak 2012. Anwar juga Menteri Kewangan berkata langkah kedua diambil kerajaan dan BNM adalah meningkatkan tahap cilik kewangan rakyat menerusi jaringan pendidikan kewangan agar pengguna perkhidmatan kewangan mempunyai keupayaan dan keyakinan untuk membuat keputusan kewangan yang baik. Sehingga 28 Oktober 2024, Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan Malaysia di luar negeri dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia, PDRM dan pihak berkuasa tempatan telah berjaya menyelamatkan 707 warga negara Malaysia yang terlibat dengan sindiket penipuan tawaran pekerjaan di luar negara. Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Muhammad Alamin berkata jumlah tersebut telah berjaya dihantar pulang ke Malaysia manakala 199 lagi sedang dijejaki. Ini menjadikan jumlah warga negara Malaysia yang terlibat seramai 906. Katanya jumlah tersebut adalah berdasarkan laporan yang diterima daripada waris, ahli keluarga, rakan, polis dan individu itu sendiri. Dalam pada itu, Muhammad turut menasihatkan orang ramai supaya berwaspada dan tidak mudah terpedaya dengan iklan-iklan tawaran pekerjaan di luar negara yang menjanjikan gaji lumayan dan tidak realistik.
Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan Utusan Malaysia dan Kosmo dengan harga berpatutan iaitu RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melayari laman web shop.mediamulia.com.my sekarang. Kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi. Menerusi rekod Jabatan Imigresen Malaysia JIM, seramai 33,807 orang tahanan warga asing di semua depot imigresen di seluruh negara telah dihantar pulang ke negara asal masing-masing setakat 30 September lalu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata mereka terdiri daripada 24,542 lelaki dewasa, 8,087 wanita dewasa, 681 kanak-kanak lelaki dan 497 kanak-kanak perempuan. Tambah Saifuddin, tahanan yang mempunyai kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR yang sah akan dirujuk terlebih dahulu kepada pihak UNHCR bagi tujuan pengesahan dan sebelum dibebaskan. Ujarnya pengesahan daripada pihak UNHCR dibuat sebagai langkah memastikan penghantaran pulang tahanan tidak melanggar prinsip non-refoulement. Mengulas selanjut, beliau berkata JIM sentiasa berusaha melaksanakan penghantaran pulang tahanan dengan segera melalui jalinan kerjasama dengan perwakilan asing untuk urusan pengeluaran dokumen perjalanan kepada tahanan sebelum dihantar pulang. Peguam Syari'i yang mewakili pelakon Diana Daniel iaitu Dato' Akbardin Abdul Kadir mengesahkan anak guamnya sudah memberi arahan untuk meneruskan proses memfailkan penceraian terhadap suami Farid Kamil. Menurut Akbardin, pihaknya akan memfailkan perceraian itu dalam waktu terdekat di Mahkamah Rendah Syariah Petaling, Subang Bestari Shah Alam, Selangor. Dia turut memaklumkan bahawa Diana sudah nekat dengan keputusannya untuk bercerai dengan Farid dan faktor penceraian kali kedua ini tidak dapat dikongsi buat masa ini. Semalam, Diana mengejutkan ramai apabila mengumumkan nekat untuk berpisah dan bakal memfailkan perceraian terhadap Farid buat kali kedua. Pada 10 Ogos tahun lalu, Farid dan Diana sah bercerai talak satu menerusi Google Meet pada 10 Ogos tahun lalu namun kembali rujuk sebulan kemudian. Berita dunia. Seorang pesuruh YouTube yang sering melakukan pelbagai aksi berbahaya bersama reptilia berbisa menemui ajal selepas dipatuk ular tedung. Graham Dingo Dickelman, 44 tahun atau lebih dikenali sebagai Steve Irwin Afrika Selatan, meninggal dunia pada Sabtu lalu selepas mengalami beberapa komplikasi dalaman. Dia yang turut digelar Raja Ular Tedung Afrika Selatan merupakan seorang ahli pemeliharaan hidupan liar telah dimasukkan ke hospital dan dirawat di unit rawatan rapi selama sebulan. Dingo dikenali ramai kerana sering melakukan aksi berbahaya seperti Irwin yang merupakan seorang personaliti televisyen popular dari Australia. Irwin meninggal dunia pada 2006 apabila dia ditikam di dada oleh seekor ikan pari semasa melakukan penggambaran di Great Barrier Reef. Seekor kucing paling gemuk di dunia mati beberapa minggu selepas dibawa ke sebuah pusat perlindungan haiwan di Perm, Rusia untuk menurunkan berat badannya. Kucing jantan diberi nama Kroshik itu memiliki berat hampir 17.23 kg, menyamai berat seorang kanak-kanak. Ia mempunyai berat badan luar biasa kerana sering diberi makan biskut dan sup semasa menetap di ruang bawah tanah sebuah hospital. Menurut pakar veterina tempatan, Kroshik tiba-tiba jatuh sakit dan mati beberapa jam kemudian. Punca kematian Kroshik masih belum diumumkan tetapi doktor haiwan mengesahkan kucing oren itu mati akibat ketumbuhan dalam limpa dan metastasis pada organ dalaman lain. Utusan Malaysia dan Kosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan,
mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka theutusan.com.my. Berita ekonomi. Khazanah Nasional Berhad Khazanah dan Permodalan Nasional Berhad PNB hanya memperoleh 3.1 juta ringgit selepas melabur sejumlah 47 juta ringgit dalam Fashion Valley Sdn Bhd pada 2018. Menurut Kementerian Kewangan MOF, pelaburan itu merupakan inisiatif memupuk usahawan teknologi tempatan selain mendapatkan pendedahan bagi pelaburan sektor e-dagang yang sedang membangun. Kata kenyataan itu, bagaimanapun pandemik COVID-19 telah menjejaskan perniagaan tersebut sekaligus memberi kesan besar kepada pengumpalan dana pelaburan. Tambah kenyataan itu, saham tersebut kemudian dijual kepada sebuah syarikat Bumi Putra NXBT Partners dengan harga 3.1 juta ringgit. Katanya penjualan saham itu adalah langkah sewajarnya yang perlu diambil bagi memberi peluang kepada pelabur strategik untuk menyelesaikan keperluan sedia ada. Tambah kenyataan itu lagi, jumlah kerugian daripada penjualan saham itu adalah amat kecil berbanding keseluruhan pendapatan yang dijana oleh Khazanah dan PNB pada tahun berkaitan. Lebih 80 juta ringgit kutipan fee pensijilan halal diterima dari tahun 2012 hingga 2023 membabitkan 85,893 syarikat sebagai pemegang saham. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata sebanyak lebih 80 juta ringgit kutipan fee pensijilan halal diterima oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Majlis Agama Islam Negeri Main dan Jabatan Agama Islam Negeri JAID. Katanya lagi kutipan itu adalah berdasarkan proses audit kecukupan dan analisis ramuan. Muhammad Naim berkata jumlah fee pensijilan halal menunjukkan peningkatan setiap tahun dan menggambarkan kefahaman serta kesedaran kepentingan pensijilan halal sebagai nilai tambah. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat hari ini bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Labis Pang Hock Leong berhubung perincian jumlah keseluruhan yang dikutip oleh JAKIM untuk pengeluaran sijil halal bagi setiap tahun dari tahun 2012 hingga 2023 dan jumlah sijil halal yang dikeluarkan untuk tempoh yang sama. Berita sukan, pengendali Johor Darul Takzim JDT Hector Bidoglio belum bersedia untuk meraihkan kemenangan lebih awal dan menganggap perjalanan pasukan untuk memastikan kejuaraan Liga Super kali ke-11 masih lagi jauh. Kemenangan 3-0 ke atas Selangor FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya kemarin meletakkan Harimau Selatan berkelebihan 8 mata berbanding Gergasi Merah yang kini dianggap sebagai pencabar tunggal. Mengambil kira baki 12 perlawanan lagi yang perlu diharungi, Bidoglio lebih selesa dengan sikap merendah diri kerana kedudukan JDT pada pandangannya belum lagi selamat walaupun selesa mendahului saingan. Gembira dengan prestasi semua pemain, jelas Bidoglio anak buahnya juga harus bekerja lebih keras. Tambahnya mereka kena tingkatkan lagi kemahiran individu dan cara permainan berpasukan kerana mereka akan mengharungi musim yang panjang. Kemerosotan prestasi Manchester United termasuk tewas kepada West Ham United kemarin menyaksikan pengurusan tertinggi kelab itu mengambil keputusan memecat Erik ten Hag. Walaupun sebelum ini pengurus dari Belanda itu diberikan lanjutan kontrak sehingga 2026, Red Devils akan tidak berpuas hati dengan kedudukan pasukan ketika ini di tangga ke-14 Liga Perdana Inggeris EPL. Sementara itu, Ruud van Nistelrooy yang juga pemain legenda kelab itu akan menggalas tanggungjawab selaku pengurus sementara sebelum pengurusan kelab melantik pengendali baharu. Ketika ini, pengurus Brentford Thomas Frank, Edin Terzic, Borussia Dortmund, pengarah sukan Sporting Lisbon Ruben Amorim dan bekas pengendali Barcelona Xavi antara nama yang disebut sebagai calon terbaik untuk mengisi jawatan pengurus Red Devils. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 30 Oktober 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Saya mewakili warga kerja MMTV mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali buat seluruh rakyat Malaysia yang meraihkan perayaan ini. Sekian sahaja daripada saya, Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.